Pada 20 Julai lalu, kerajaan memutuskan untuk memberi kebenaran kepada industri penyiaran melakukan aktiviti penggambaran di luar studio. Namun beberapa syarat diberikan dengan pematuhan prosedur operasi standard yang ketat selain jumlah tenaga produksi yang minima. Menerusi kenyataan akhbar, Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah berkata, kelulusan pada fasa 2 pemulihan negara ini adalah di bawah protokol gelembung penggambaran yang dikawal selia oleh Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS. Aktiviti penggambaran hanya membawikan syarikat produksi drama, iklan dan dokumentari yang sebelum ini terpaksa ditangguhkan kerana pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dalam fasa 1 Pelan Pemulihan Negara. Dalam pada itu, usaha melancarkan program vaksin COVID-19 bagi anak seni terus dipergiatkan oleh FINAS bagi langkah meningkatkan keselamatan selain membantu kerajaan mencapai komuniti kelompok. Segala perancangan yang bakal dilaksanakan adalah sebagai langkah terbaik kerajaan memastikan segala SOP dipatuhi untuk membendung penularan wabak COVID-19. Dengan jumlah kru pun minimum sekarang ni dengan semua boleh divaksinasi. Antara kawasan-kawasan tertentu saja boleh buat syuting, Fad. Betul. Tapi saya rasa bagus jugalah kan kalau sebelum ini kerajaan membuka kembali kalau sektor penggambaran ni mereka dibenarkan untuk membuat penggambaran dalam studio sahaja. Betul. Bayangkan kalau dalam studio kan yelah memang boleh buat penggambaran tapi terhadlah kan. Kebanyakan daripada penggiat industri ni mereka ni kebanyakannya syuting luar macam contoh drama, filem apa semua kena set dekat luar. Betul. Tapi apa yang menjadikan kita apabila tertangguh kadang-kadang dah siar dah dekat TV. Contohlah 13 episod yang dah tayang kat TV 7 kan. Alamak, yang berbaki tu mereka belum sempat syuting lagi. Jadi bayangkan kesusahan kepayahan mereka ni. Contoh macam program 99 juga dan jenis dokumentari kan. Jadi ada tekangan di situ untuk pergi ke operasi ke sana ke sini. Tapi alhamdulillah lah kita melihat ini satu cabaran yang telah pun diatasi dengan pelepasan untuk melonggarkan sedikit pergerakan bagi anak-anak seni ini. Okey, kita terus bersama dengan mereka sendiri yang pernah terkesan dan kini ada berita baik buat mereka. Kita perkenalkan Idora Abdul Rahman, pengarah Wiranusa Sendirian Berhad, dan juga bersama dengan Didi Alias dan Fimindan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Sihat ke? Sihat ke tiga tu? Terlebih sihat. Duduk kat rumah terlebih sihat. Apa kat diri dekat pantai tu? Kat diri dekat pantai tu. Kita kena tenang duduk kat pantai Oh, walaupun. saya pun tenang tengok. Itulah Mami. Aduh. Macam-macam pantai yang Mami ni ada ni. Okey, kita nak tanya kepada Idora dululah. Idora sebagai salah seorang daripada pengarah lah kan yang banyak juga menggarahkan beberapa buah drama di TV3 kan. Nak tanya kepada Idora sendirilah kan. Untuk set penggambaran drama-drama yang diarahkan oleh Idora sendiri, ada tak job-job yang tertangguh ataupun semuanya alhamdulillah dah diselesaikan sebelum kita berada dalam fasa PKP fasa 1 Pelan Pemulihan Negara ini, Idora? Tak, memang tertangguh. Tertangguh, Kami baru ya. Memang tertangguh. Betul? Kami baru syuting dalam 20% penggambaran, tapi kebanyakan main location dah di shoot lah. Dan kami menjalani penggambaran di KL Selangor. Jadi itulah agak tertekan juga nak menyambung ni. Nak mencari kawasan fasa 2 ni. Okey. Itu antara cabarannya untuk mengenal pasti lokasi-lokasi tertentu lah kan. Okey, berbalik kepada peranan sebagai pelakon-pelakon ni, mungkin nak tanya kepada Didi Alias sendiri kan. Bila sebelum ini syuting bersama dengan kru, bersama dengan para pelakon lain, pernah tak rasa macam mungkin sendiri tu dah jaga disiplin, dah vaksinasi, jaga penjarakan, tetapi bila berada di set tu adakah satu yang sangat sukar untuk dijaga? Assalamualaikum, selamat pagi. Hai Fimi, hai Do. Selamat Raya. Okey, sebenarnya Mami dah banyak kali kot di lokasi di mana kita memang akan jaga total. Maksudnya SOP kita apa benda yang diberitahu. Cuma kadang-kadang benda tu melibatkan orang luar. Maksudnya saya Mami punya pengalaman lah 2 kali kita pernah syuting, tengah syuting episod. Wardrobe kami 2 orang.
yang dia positif yang kita tak tahu, dan dia dapat benda tu daripada family dia. Allah. So kita dalam penggambaran. So alhamdulillah kita orang terpaksa stop shooting, lepas tu kita semua kena quarantine diri apa semua dan sambung balik. So sekarang ni pun drama di TV3 pun yang tengah main Cukup Derita itu memang tengah derita sangat ya. Ada kita orang pun tak habis lagi shooting, ada lagi 20 episod lagi. Maksudnya dah ditayangkan 20 episod, ada baki lagi 20 episod. Aku pun dah lupa watak aku dah cerita. Sama lah, dah tak ingat dah cerita. Tengok sangat tu, dah lama sangat tu. Kalau lama sangat, kadang macam tu tau. Kita dah lupa kita buat karakter apa. Tak, ini dalam sejarah kita syuting dah rasanya paling lama 40 episod dekat 8 bulan kot. Macam buat filem. Wow. Patut dah lupa. Sudah ada. Fimi pula. Fimi, macam mana Fimi job-job yang tertangguh ni? Okey lah Fimi, ada orang cakap yang kalau misal kata job tertangguh ni, kalau Fimi kan ada yang mana orang yang bujang, yang belum lagi berkeluarga. Kadang ada orang cakap yang artis ni yang banyak terkesan ni, kadang mereka ni yang berkeluarga. Fimi sendiri bagaimana? Fimi nak bagi tahu, adakah Fimi pun terkesan juga disebabkan filem ataupun drama yang ditangguh ini dan kembali boleh beroperasi ni? Fimi? Okey, Assalamualaikum. Salam. Salam. Lain-lain semua rakyat Malaysia. Okey, sebenarnya sebabkan saya single family saya. Ayah saya dalam keadaan yang stroke. Okey. Dan lepas tu saya ada kakak saya, abang ipar saya, anak buah saya di rumah ni dan mak saya juga. Bagi saya, alhamdulillah mungkin sebab ini dah fasa yang ketiga. Jadi persiapan dari segi financial ataupun makanan ataupun apa-apa tu dah ada. Dan betul kata orang yang ada family tu mungkin agak sukar dari segi pekerjaan apa semua. Tapi dari side saya alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Dari side production yang saya pernah shooting pun diorang memberi kerjasama dengan cakap okey kami faham sebab kita tak dapat shooting, kami allocate sikit tu anda, bersedia ada preparation, tak adalah kelang kabut ataupun tak ada komplain dari side kami yang bekerja. Sebab sekarang saya tengah shoot dengan Kak Sharifah Chahura punya production, pengarah Abang Raja Mukriz. Jadi memahamilah dari side production untuk saya tapi untuk side crew juga. So alhamdulillah semuanya masih okey. Alhamdulillah. Itulah seperti disebutkan oleh Fimi kan, Idora sebagai pengarah ni bukan sahaja kena menjaga kebajikan para pelakon, kru produksi, tapi keselamatan mereka, memastikan mereka semua jaga disiplin masa bekerja, dah dapat vaksinasi. Jadi adakah ini satu kekangan yang agak sukar untuk dijaga apabila penggambaran ni akan bersambung semula? Okay, first of all, sekarang ni sebab antara syarat wajib kalau nak buat penggambaran adalah perlu wajib dapat 2 suntikan dos vaksin kan. Jadi kami dah check ramai lagi antara tenaga pekerja yang masih belum dapat vaksin. Dan ada yang baru dapat 1 suntikan. Jadi kalau nak sambung dalam waktu yang sangat-sangat terdekat ni mustahil lah bagi saya. At least mungkin dalam pertengahan bulan 8 gitu, mungkin lah akan diusahakan. Bagaimana Idora lihat, saya ada terbaca juga ada kekangan lah di antara produksi-produksi ni bercakap berkenaan dengan mereka yang nak buat suntikan vaksin ni. Syarikat produksi harus mengeluarkan duit sendiri ni untuk nak membuat suntikan vaksin ni kepada pekerja-pekerja kru-kru penggambaran ini. Bagaimana Idora melihat tentang situasi ini? Syarikat produksi saya difahamkan mereka harus sekurang-kurangnya membelanjakan sekurang-kurangnya 5 ke 10 ribu untuk nak buat suntikan vaksin kepada kru-kru penggambaran ini, Idora? Itu pada producer lah sebab saya cuma pengarah je. Cuma sekarang ni kami mengambil kesempatan sebab kebetulan FAM, Persatuan Pengarah, dia mengambil inisiatif untuk mendapatkan vaksin secara berkelompok. Jadi kami mengambil kesempatan bagi kru-kru yang bukan di bawah Persatuan Pengarah pun dibenarkan untuk mengambil vaksin di antara mereka. Jadi so far ada yang dah daftar dan ada yang baru daftar sehari 2 dah terus dapat date. Alhamdulillah. Saya harap proses ni dapat disegerakan lah untuk kami memulakan tugas kami semula. Okey, kita tanyakan kepada Mami juga ya. Mami sebagai seorang yang pelakon yang memang dah banyak sangat pengalaman, memang otai lah tahun demi tahun. Melihat perubahan masa pada ketika ini dengan satu pelepasan untuk syuting tu hanya di satu kawasan sehingga tamat penggambaran itu. Adakah melihat suatu inilah kekangan ke ataupun macam susah mendapat penjiwaan watak ke ataupun drama itu ke bagaimana? Sebab lokasi ni terhad ni, macam mana?
Itu salah satu jugalah pasal kita ni ada penyambungan. Maksudnya kalau kita syuting di rumah kampung, maknanya kita kena kekal dengan rumah kampung tu. Kita tak boleh tukar rumah kampung, lepas tu next episod kat rumah banglo pula. Dan memang lari daripada cerita tu lah. So macam kita sendiri, memang kita orang ni takkan bergerak. Maksudnya kalau satu lokasi tu, dia satu hari tu dia akan susun satu jadual di mana kita ada penggambaran di rumah kampung. So kita lock semua dekat area situ. Cuma yang akan menjadi kesukaran di mana kita akan melibatkan lokasi-lokasi macam tempat makan, kafe, macam hotel, macam banyak lokasi-lokasi yang melibatkan syarikat-syarikat yang mungkin ada yang masih buka ataupun tutup ataupun tidak bagi kita syuting. Maksudnya kalau kita syuting di rumah, adakah tuan rumah tu bagi kita syuting dalam keadaan pandemik tengah orang kata tengah makin hari makin naik, dia turun pun macam acah-acah dia turun kan. So benda ni pun akan kami fikirkan dan macam Mami sendiri, Mami pun ada anak yang berumur 7 tahun. So benda-benda tu kita walaupun tapi benda ni satu benda yang bagus lah. Maksudnya kita diberi ruang dan peluang untuk buka balik industri kita. Sangat-sangat bersyukur kerana kita punya kru, tim kita dapat teruskan kita perjuangan untuk family diorang. Cuma kita kena perlu berhati-hati dan kita kena betul-betul structure balik kita punya tim untuk makna kebijakan dia bukan kata director sajalah, the whole family dalam production ni kita kena teamwork untuk make sure tak ada cerita-cerita yang di luar sana yang jadikan kita orang ni kena sekali lagi lah. Maksudnya itu hari dengan kita punya team kena saman yang ni kena ni apa semua, kita tak nak. So kita nak teruskan kerja, kita nak teruskan berlakon, kita nak teruskan buat apa yang sepatutnya buat. Dan 2 bulan dah ni dah rasa macam tak tahulah apa performance lagi nak diteruskan. Faham. So benda ni kalau kata macam Ido sendiri cakap tadi, kita kena menunggu untuk semua mendapatkan second dose. So maknanya dia akan makan masa lah, bukan dalam masa terdekat. Pasal sekarang pun kita punya penolong pengarah dah start bertanyakan dos. Dulu tanya jadual, tarikh. Sekarang tanya dos. Maknanya dos pertama dah ambil ke belum, dos kedua dah ambil ke belum. So kita kena menunggulah. Ada yang dapat ujung bulan 8, ada yang dapat bulan 9. So kita tak boleh nak confirmkan bila kita boleh start masuk set lah. Betul. Bila dah jadi macam ni, saya rasa pihak produksi harus memilih lah kru-kru penggambaran. Mana-mana yang dah lengkap barulah boleh syuting kan. Jadi yang mana belum tu kena tunggulah kan. Okey, Fimi sikitlah Fimi. Kita mewakililah semua Fimi. Apa mungkin harapan yang mungkin Fimi boleh kongsikan berkaitan dengan industri kreatif ni yang kembali boleh dibuat penggambaran ini. Silakan Fimi. Okay, first and foremost saya nak ucapkan ribuan dan jutaan terima kasih kepada government, kepada kalian semua yang menyuarakan benda ni. Bukan sahaja untuk selebriti dan pelakon yang memerlukan saja, tetapi termasuk juga kepada orang yang bancuh air, kepada orang yang sediakan baju, kepada orang yang pengarah, assistant director dan extra-extra di luar sana untuk sambung bekerja. Saya rasa ini adalah satu inisiatif dan juga satu peluang yang bagus. Dan juga memang benda yang harus di mana kita perlukan ada 2 dos baru kita boleh bekerja. Dan saya harapkan selepas semua benda ni dah berjalan dengan lancar, kita dapat meneruskan kita seperti hari-hari yang biasa, bukan saja dari side industri kreatif, tapi dalam industri-industri apa sahaja yang masih lagi struggle dan usaha untuk perlu survive dalam fasa ini. So terima kasih banyak dan saya doakan yang terbaik. Bukan saja untuk saya dan untuk semua di luar sana. Cuma on part Mami pula, on saya punya side, sekarang ni dia kata kita dah dapat jalan untuk sambung syuting. Maksudnya kita punya industri kreatif ni dia bagi ruang untuk sambung syuting. Cuma kalau sambung syuting ni hanya mungkin dalam 10 ke 20% sahaja. Yang ni. So kita pun harap sangat pihak kerajaan, kita punya persatuan, kita punya tonggak Revina sendiri kalau dapat kita besarkan skala ni untuk kita bergerak seperti biasa, tapi memang dengan keadaan SOP yang sangat ketat lah. Maksudnya memang kita sangat gembira kerana kita dapat teruskan syuting, tapi untuk sambung rasa Mami dalam 10-20% saja production yang ada untuk sambung. Pasal dia orang so benda ni Mami kena suarakan jugalah on behalf of kita sebagai anak seni ataupun di belakang tabir. So benda-benda tu diorang kena
bukan kita memaksa, tapi kalau boleh circle kita ni dapat terus lagi ke depan untuk menampung keluarga lah. Okey. Itu jadi harapan kita orang. Kita doakan yang terbaik juga untuk Mami dan keseluruhan kesemua yang akan terus bekerja dalam sektor kreatif ini. Dan inilah dia harapannya, semoga semua kekal selamat. Terima kasih diucapkan kepada Idora Abdul Rahman, Didi Alias dan juga Fimindo yang sudi meluangkan masa memberikan kita pendapat sedikit lah nak sama syuting ni. All the best. Okay, Mami, Kisah Basyam. Kisah Basyam cakap happy birthday Kau kat tak dia. cakap dengan dia happy birthday ke? Yelah. Okay, thank you. Okay. Take care, Pak. Bye, Fimi. Bye, Jo. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.